mengatakan cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku tujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat.
sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Arang pasti menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikah, jasadmu yang tiada berbahaya. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sungguh pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua hari ni? Panas kat Siti.
Situ lah aircon. Nanti Kak Ina seorang, saya Kak Ina. Boleh? Tak apa kan, warm up dulu. Jalan kaki ke lari? Itulah. Cari dia macam naik bas. Okey, sihat semuanya hari ni? Tak ada yang sakit ya? Cikgu Maria okey? Jambu Cikgu Maria hari ni. Pink. Dah ambil vaksin dah Cikgu Maria? Third? Masya Allah. Demam? Oh, bohong. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa lagi dah ambil vaksin? Cik Yan ambil ya? Lagi. Kenapa Cik Yan nampak lagi? Oh, ikut mungkin orang belakang mesti. Oh ya gitu ya cara dia. Minum air kelapa Sebelum vaksin tu minum kelapa. Keluar kat sini. Tak maaf ya. Mengajar orang. Maka saya ajar, cik-cik ajar saya. Cik-cik ajar saya. Sebelum vaksin minum air kelapa. Bakat-bakat semua gitu ya kelapa. Okey baik, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu ya sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab apa nama? Al-Bidayah wa Nihayah. Saya pernah lupa dalam kitab. Nasib kita tak kuliah kan? Nasib kita cuti. Hari ini kita akan sambung ya perbincangan. Okey baik, kita berada di muka surat yang keberapa? 297. Baik. Kita berada di muka surat 297 pada period ketiga tentang penaklukan yang berlaku ya di zaman pemerintahan Khalifah siapa? Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi untuk period yang ketiga ini kita akan lihat ya bagaimana penaklukan di bumi Mesir. Baik, bismillah ya. Kita masuk kepada poin kita yang pertama di sini. Tahun terjadinya penaklukan. Muhammad ibn Ishaq berkata, penaklukan Mesir terjadi pada tahun 20 Hijrah. Sekejap ya. Dia dekat rumah suara saya okey tak? Dia macam berdengung. Kat sini memang sedap yang kat rumah tu. Suaranya macam? Bising sikit? Dia sekali. Maybe kena pelankan dia punya bukan volume. Apa nama benda tu? Pelankan. Sebab saya bukan nak jadi imam dekat bawah. Betul, kalau imam kat bawah dia kena gini sedap. Kalau mengajar dalam kelas ni dia macam agak suara dia berdengung-dengung sangat. Terlampau kuat dengungannya. Pecah-pecah. Oh gitu pula. Dia dan Wan dah pelankan dia punya ni. Okey tak? Ni okey Ni okey sikit. Okey, terima kasih. Tadi dia macam pang. Nak buat apa? Auction. Okey baik, jadi ya kita lihat di sini penaklukan Mesir terjadi pada tahun 20 Hijrah. Demikian pula pendapat Al-Waqidi bahawa Mesir dan Iskandaria ditaklukkan pada tahun ini. Baik, kita ada pendapat yang lainnya selain daripada pendapat Muhammad ibn Ishaq, iaitu Abu Ma'syar berpendapat bahawa penaklukan Mesir terjadi pada tahun 20 Hijrah. Sedangkan penaklukan di Alexandria iaitu Iskandaria berlaku pada tahun 25 Hijrah. Jadi ini pendapat yang kedua ya. Seterusnya kita ada pendapat yang ketiga iaitu pendapat dari Saif ibn Umar. Beliau mengatakan negeri Mesir dan Iskandaria, ini sama, Iskandaria ni macam ibu kota dia lah dan Iskandaria ditaklukkan pada tahun 16 Hijrah. Bulan Rabiul Awal. Sekarang Rabiul Awal.
Kena betul-betul. Itulah yang pendapat dipilih oleh Abu Al-Hasan bin Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil disebabkan kisah Amr bin Al-As. Okey, ini namanya Amr bin Al-As, betul kan? Silap ya, bukan Amr Al-Mirah. So kita dekat kitab tu. Kenapa? Oh, masih tersangkut. Jadi Amr Al-Mirah tu buang. Al-Mirah buang. Al-Mirah tu bukan nama orang. Namanya Amr bin Al-As Jadi Al-Mirah tu sebenarnya perkataan bahasa Arab yang bermaksud bekalan, supply, bahan makanan lah ataupun apa-apa bahan keperluan asas yang diperlukan. Jadi kisah ni iaitu Amr bin Al-As, dia bawa barang makanan ataupun bahan keperluan asas dari Mesir pada peristiwa kemarau panjang iaitu Ar-Ramadah. Jadi Amr bin Al-As ni dia bawa makanan ataupun bekalan-bekalan asas dari Mesir untuk penduduk di Jazirah lah. So bagi Saif ibn Umar, sebab kemarau panjang ni dia berlaku pada 16 Hijrah, itu yang menyebabkan dia memilih tarikh ataupun tahun 16 Hijrah itu sebagai tahun untuk pendapat dia lah. Sebab dia kata dan pilihan ini dapat dimaklumi lah, bolehlah juga diterima tu maksudnya. Baik, terus ya kita pergi kepada penaklukan Babilonia ataupun Mesir lah. Saya pun tak tahu kenapa dia terjemahkan Babilonia kat situ. Penaklukan Mesir. Baik, ketika Umar beserta kaum muslimin berhasil menaklukkan seluruh wilayah Syam, beliau mengutus Amr bin Al-As ke Mesir. Jadi sebelum ni kita bincangkan ialah penaklukan di mana? Syam. Sekarang penaklukan di Syam dah selesai. Okey? Dah settle dah semua. Selepas itu Umar dia terus kirimkan tentera untuk pergi ke Mesir. Jadi di sini Umar dia kirim Amr bin Al-As ke sana sebagai ketua. Di Syam siapa ketuanya? Khalid ibn Al-Walid. Abu Ubaidah, Masya Allah, kakak hafal dia. Rendam kitab Abu Ubaidah dibantu oleh Khalid ibn Al-Walid kan. Jadi takkanlah Umar nak hantar Abu Ubaidah lagi sebab dia dah station kat sana, betul tak? Sekarang ni Umar hantar Amr bin Al-As untuk teruskan misi penaklukan di Mesir. Baik, di sini ya kita ada pendapat Saif. Dan Saif ini dia kata Umar mengutus Amr setelah penaklukan Baitul Maqdis. Umar juga mengutus Az-Zubair ibn Al-Awwam untuk menyertainya. Jadi sebagaimana penaklukan di Syam, Abu Ubaidah memiliki ramai di kalangan sahabat yang membantu dalam misi penaklukan tersebut. Begitu juga di Mesir. Ketika di Mesir ini bukan Amr bin Al-As sendirian. Maknanya Amr bin Al-As dibantu oleh para sahabat Nabi yang lain lah ya untuk meneruskan misi penaklukan tersebut. Jadi di sini kita lihat Umar juga mengutuskan Az-Zubair ibn Al-Awwam disertai diikuti oleh Busr bin Artah, Kharijah bin Hudzafah Al-Adawi dan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Mereka semua ini berkumpul di perbatasan pintu masuk ke Mesir. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Maryam, pemimpin agama negeri itu, bersama Uskup Abu Maryam sebagai utusan Raja Muqawqis, penguasa Iskandaria untuk mempertahankan negeri mereka. Ada dua nama Abu Maryam. Okey, ejaannya berbeza. Kalau dalam bahasa Melayu tak boleh bezakan, tapi kalau dalam bahasa Arab kita boleh beza. Maksudnya dua orang yang berbeza. Abu Maryam yang pertama ejaannya macam ini.
Okey, Abu Maryam yang kedua ejaannya Yam dia panjang. Yam. Okey, nak ajar tajwid pula ya. 2 harakat. Abu Maryam. Yang ini Abu Maryam. So, kita baca dekat buku bahasa Melayu ni kan, dia nampak macam tak ada beza. Dua-dua Abu Maryam, salah type ke? Tak, bukan salah type. Tapi, ejaan dia berbeza, orangnya berbeza. So, kat situ kita lihat Abu Maryam yang pertama, Yam dia 1 harakat. Abu Maryam yang kedua, Yam dia 2 harakat. Gitu. Baik. Kita lihat di sini. Jadi kedua-dua mereka ni adalah pemimpin agama ataupun kita kata uskup ni maksudnya ialah padri. Semua padri tu. Mesti fikir uskup tu apa ya? Padri. Maknanya padri lah. Jadi dua-dua ni di kalangan pemimpin agama yang kita panggil sebagai padri yang diutuskan oleh raja untuk berjumpa dengan Amr bin al-As pada masa itu. Jadi Amr bin al-As ni jumpa mereka lah kan pada masa tersebut. Okey, lupa saya nak cakap. Raja Muqawqis ni lah gelaran untuk Raja Mesir. Kalau kita Parsi, Kisra kan kita panggil. Kalau Rom, Kaisar. No. Kaisar tu apa? Saya pula lupa. Betul lah. Rom, Kaisar. Parsi, Kisra. Betul. Tak salah. Saya yang confused. Jadi kalau Muqawqis ini gelaran untuk Raja Mesir. Ya, penguasa Iskandaria untuk mempertahankan negeri mereka. Baik, kita lihat ya bagaimana pertemuan yang berlaku antara Amr bin al-As dan juga kedua-dua Abu Maryam. Okay, baik. Ketika kedua rombongan ini bertemu, Amr bin al-As berkata, jadi dia pesan dengan tentera di kalangan kaum muslimin ni, janganlah kalian tergesa-gesa memerangi mereka. Jangan nampak Abu Maryam dan Abu Maryam ni terus serang. Okay, tunggu dulu. Aku nak cakap dengan mereka ni berdua. Jadi Amr bin al-As dia kata apa? Hingga Abu Maryam menemui kita, maka Abu Maryam dan Abu Maryam. Di situ letak Abu Miriam kan? Okay, betul kan? Dua-dua nama Abu Maryam bukan Abu Miriam. Abu Maryam dan Abu Maryam, kedua-duanya pendeta negeri itu, padri di negeri itu. Segera menemui Amr bin al-As. Amr berkata kepada mereka, kalian berdua adalah tokoh agama negeri ini. Jadi bila Amr bertemu dengan kedua-dua Abu Maryam ini, Amr pun dia buka sesi dialog lah dengan kedua-dua pendeta tersebut. Jadi dia kata macam ni dekat mereka ni. Kalian berdua adalah tokoh agama di negeri ini, iaitu dekat Mesir ni. Maka dengarkanlah. Dengar apa yang saya nak sampaikan. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menyebarkan kebenaran ini setelah baginda menyampaikan seluruh risalah yang diamanahkan Allah pada baginda. Ketika wafat, baginda meninggalkan kami di atas perkara yang sangat jelas. Dan di antara yang baginda sampaikan kepada kami adalah, sila tukar terjemahan itu. Saya tak nak terjemahan amanah untuk menegakkan hujah tu. Gilit benda tu, maknanya buatlah apa-apa nak buat dalam kitab masing-masing. Nabi ajar kita untuk berikan kemaafan. Itu maksudnya kalau dalam bahasa Arab al-i'zar 'alan nas, berikan kemaafan, cuba cari ruang untuk berdamai, itu maksudnya ke atas manusia ni. Sebelum kita nak hukum, sebelum kita nak serang, sebelum kita nak buat apa-apa, sikap Nabi ialah akan mengadili terlebih dahulu. Lihat keadaan bagaimana terlebih dahulu. Masa Nabi SAW hidup, Nabi tak, orang tiba-tiba datang pada Nabi terus dia kata, orang tu curi. Adakah Nabi terus potong tangan dia? Tak. Hatta orang tu mengaku saya berzina, Nabi terus kejam dia? Tak. Maknanya Nabi berikan i'zar, Nabi berikan kemaafan terlebih dahulu. Maknanya
Cek dulu betul ke orang ni gini sebelum untuk diberikan hukuman ataupun pengadilan terhadap dia. Jadi ini yang Nabi ajarkan. So itu yang Amr bin al-As beritahu. Kat sini gelap ke tidak saya tanya? Okey Liza, okey? Tak, dia macam romantik sangat. Macam okey tak? So, saya rasa macam gelap. Takut Kak Ina tidur je. Kalau ada lampu buka lampu lah. Jadi suasana je meriah. Saya tak suka gelap-gelap. Saya tak suka gelap macam rimas gelap-gelap. Tak tahulah sebab rumah cerah kan. Saya tak boleh gelap-gelap macam ni. Rasa terkungkung gelap-gelap. Baju gelap tak apa. Boleh baju gelap tak apa. Jangan rumah gelap. Okey baik, terus kita lihat di sini. Jadi pada perenggan yang pertama ni agak-agak apa yang Amr bin al-As nak cakap dengan Abu Maryam dan Abu Maryam? Macam mana? Mesyuarat? Mesyuarat apa? Sebelum apa kita bincang dulu. Tengok macam mana pendapat dia. Betul-betul. Benda boleh buat bincang. Benda boleh buat bincang, jangan gaduh-gaduh gitu ya. Ada pendapat lain macam mana? Saya rasa ni kumpulan A, kumpulan B ya. Kak Nur duduk mana tu Kak Nur? Tengah-tengah Manzilah bana manzilah tain. Nak jadi moderator ke tengah-tengah ni? Ya, A, B, sila. Okay Kak Nur, saya bagi tugas ya. Sila pilih jawapan mana antara kumpulan ni. Oh panas? Macam-macam. Ya Allah. Gelap, sejuk, panas. Ada moderator, kumpulan A, kumpulan B. Aduh. Inilah ya kuliah fizikal macam tu. Nak kuatkan kawan? Kak Som? Tak boleh kuatkan kawan ya, kesian. Nanti kan tak ada jawapan pula. Ni tak ada jalan. Dia okey. Oh kakak je. Macam mana? Terus sini. Dah masuk kumpulan Kak Nur pula. Jadi kita ada 3 kumpulan ni sekarang. Dah cukup dah Karo ya. Ada members dah Kak Nur. Selamat dia kata. Selamat aku dia kata. Ada geng sikit kalau tak kan kena sorang-sorang. Okey baik, tadi kumpulan ni, tapi kumpulan ni awak yang bagi Kak Som. Kesian diorang. Setuju ke? Cik ada apa-apa nak tambah tadi Kak Som cakap? Cik. Ya? Selidik dulu. Macam mana tu? Apa maksud selidik dulu? Sebelum nak buat sesuatu nak ke depan, harus selidik dulu sama ada boleh berjalan dengan lancar atau tidak. Itu betul. Ada tak poin lain? Saya rasa itu sama maksudnya dengan tadi kita damai dulu kan sebelum kita berperang dan sebagainya. Tapi ada tak maksud lain kat situ? Kumpulan ni A, B, C kumpulan C. Ya. Tujuan kenapa dia datang situ? Okey, apa tujuan dia? Cik Kamaria? Untuk menyebarkan Islam. Ada poin lain? Teman-teman kumpulan C nak tambah? Liza dekat belakang senyum je dia tu. Senyum ada makna. Oh, Maya setuju je. Cik Ya ada nak cakap Cik Ya? Oh, no comment. Senang ke Cik Ya? No comment lah. Janganlah Cik Ya. Kak Siti dia cakap apa Kak Siti? Daripada paragraf tadi kita baca. Amr bin al-As dia buka kan perbincangan tu kan. Dia cerita tentang Nabi ya. Bagaimana Nabi SAW. Jadi actually apa dia nak cakap? Nak menarik orang apa masuk Islam? Dakwah. Oh.
Deep sungguh jawapan. Jadi tak jadi perang. Okey. Boleh? Kumpulan B tengah-tengah ni. Kita dah cakap. Kak Nur nak cakap dengan Kak Nur? Oh, setuju kumpulan C senangnya. Saya setuju kumpulan C. Kumpulan A macam mana? Kak Has nak cakap apa Kak Has? Setuju jugalah semua. Okey, semua main setuju ni susah juga. Cik Salimah dia. Cik Salimah dah buka cermin mata dah. Nak cakap apa Cik Salimah? Sama. Aduh, macam mana ni macam keretat pula. Satu cetakan. Diorang nak perang. So dia rosokkan macam nak tunjukkan yang orang Muslim ni kita diorang kata tu tak zalim lah, macam kita terus apa, is not to show that diorang ada had lah, macam tak semestinya orang datang kat negeri sebuah negeri tu nak perang. So you can surrender in peace. Oh, sama je semua tu. Panjang aku cakap sama. Tak apa. Jangan risau. Selalu okey je. Jangan rasa macam alah saya tak terima. Bukan gitu. Maksudnya sama. Cuma cara kita menjelaskan tu dengan lafaz yang berbeza. It's okay, tak ada masalah. Yang penting saya nak semua bercakap. Itu pentingnya datang kelas kan. Kalau tak senyap, ya apa. Banyak. Lain dengan belajar kat dalam dewan kuliah. Dewan kuliah lain lah. Dewan kuliah tu ramai sangat. Susah sikit nak tanya kan. Okey, kita lihat gini. Pertama bila kita baca teks tadi, Ammar kata kalian berdua adalah tokoh agama negara ini. Maka dengarkan. Ammar cerita tentang Nabi SAW. Ammar beritahu kepada pendeta ini. Ni dua-dua ni kita lihat. Agama Nasrani ni adalah agama Ahlul Kitab. Ya, agama Ahlul Kitab. Iaitu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan juga. Jadi Amr bin Al-As dia cerita tentang siapa Muhammad. Siapa yang kami ikut sebagai nabi kami. So sebab tu dia explain. Allah utuskan Muhammad dengan membawa kebenaran. Nampak tak? Dia utuskan bahawa Muhammad ni dia bawa kebenaran kepada kami. Yang mana kebenaran itu merangkumi juga apa yang terangkum dalam kitab Injil. Jadi ini dia nak cakap. Ya, kepada pendeta ni. Maknanya kita ni beriman dengan Tuhan yang sama ke? Allah. Dua-dua Allah. Cuma Nabi SAW Allah utuskan sebagai Nabi yang terakhir. Yang mana kalian juga wajib untuk imani. Okey, kalian juga wajib untuk imani. Baik, setelah itu, kemudian bila dia dah cakap, Nabi ni bawa kebenaran yang melengkapkan semua agama-agama samawi yang lain. Yang dulu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas para nabi yang sebelumnya. Nabi SAW penutup kepada para nabi ini. Lalu dia kata di sini, dia ceritakan apa yang Nabi ajar kepada kami. Apa yang Nabi ajar kepada kami dan bagaimana kami sebagai penganut agama Islam beramal dengan apa yang Nabi ajar. So ini dia terangkan terlebih dahulu. Maknanya mukadimahnya ialah tentang Nabi SAW sebagai pemimpin kami, pemimpin agama kami, iaitu Nabi yang menutupi para Nabi. Kan? Kemudian dia ceritakan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang kami praktikkan dalam agama kami. Jadi antaranya tadi ialah perdamaian. Tidak berperang sesuka hati. Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kami. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Oleh kerana itu sekarang, sebab dia dah cerita-cerita tadi kan tentang Nabi, apa yang Nabi bawa, apa yang kami praktikkan, apa yang Nabi ajarkan kepada kami. Jadi kerana kita ni ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bawa, kami sekarang ajak kalian, baru dia ajak. Nampak tak? Second paragraph baru dia ajak. Kami mengajak kalian untuk memeluk Islam. Ini baru kita kata dakwah yang Mati Kak Ina kata tadi. Masuk second paragraph barulah dia dakwah. Masuk agama Islam. Jadi dia berikan pilihan untuk mengelakkan berlakunya peperangan. Apa dia kata? Siapa yang mengikuti seruan kami ini, maka dia sama hak dan kewajipannya seperti kami. Apa maksudnya? Siapa yang ikuti seruan kami ini, maka dia sama hak dan kewajipannya seperti kami. Apa maksudnya, Cik?
Apa seruan apa di sini? Islam. Okey. Maknanya kalau mereka tadi kan pertama tadi Amar kata kami ajak kalian untuk memeluk agama Islam. Jika kalian memilih untuk memeluk agama Islam, kita serupa tentang hak kita, kewajipan kita. Maknanya kami solat 5 waktu, kalian solat 5 waktu. Kami bayar zakat, kalian bayar zakat. Ya, kami menjadikan Rasulullah sebagai Nabi kami, itu juga yang perlu kalian ikut. Maknanya semua haknya, kewajipannya sama. Daripada sudut akidah, amalan, kan? Daripada sudut muamalah sesama manusia, ia sama, tidak ada yang beza. Ini kata Amr bin al-As. Baik, seterusnya dia bagi kepada cadangan yang kedua. Barang siapa tidak mahu memenuhi seruan kami ini. Maknanya siapa yang tak nak peluk agama Islam, kami tak paksa. Siapa nak peluk agama Islam, peluk. Siapa tak nak, tak ada masalah. Tapi dia bagi syarat. Kami tawarkan kepada mereka agar membayar jizyah. Ini biasa kan, kita dah banyak kali bincangkan. Kalau siapa yang tidak mahu meluk agama Islam, mereka perlu membayar jizyah. Maknanya kita panggil sebagai takslah perlindungan untuk duduk dalam negara Muslim. Baik, agar membayar jizyah kepada kami sementara dia akan selalu dalam perlindungan kami. Darahnya, kehormatannya, harta bendanya akan kami jaga. Walaupun di kalangan kafir ataupun non-Muslim yang akan serang mereka, kami akan bela mereka. Ini maksud dia. Dijaga, ya, kami akan lindung. Nabi kami juga telah memberi tahu kepada kami bahawa kami pasti akan menaklukkan kalian. Apa maksudnya? Nabi kata kepada kami pasti akan menaklukkan kalian. Takluk, apa takluk? Kasut, tangan dia, takluk. Ya, saya tahu takluk. Apa takluk tu, gini tu? Okey. Ada hadis. Masa Nabi hidup, Nabi pernah beritahu kepada para sahabat, kalian akan menakluki Mesir. Nabi ada sebutkan, Nabi ada beritahu kepada para sahabat, satu masa nanti yang akan datang, kalian akan menaklukkan bumi Mesir. Hadis Nabi. Nanti kita akan bincangkan hadis itu. Jadi ini yang Amr beritahu kepada pendeta ini. Nabi kami beritahu kepada kami akan menaklukkan tempat ini. Maknanya nak tak nak tempat ini kami akan takluklah, begitu maksudnya. Okey, kami akan menaklukkan tempat ini. Kemudian tapi cantiknya apa yang Nabi wasiatkan kepada para sahabat ini, dan baginda berwasiat agar kami berbuat baik kepada kalian. Betul Nabi kata, Nabi kami beritahu kepada kami akan taklukkan Mesir. Tapi Nabi kami ajar kami, dia wasiatkan kepada kami, buat baik kepada penduduk Mesir. Jangan aniaya, jangan hianati, jangan buat perkara-perkara tak baik kepada mereka. Baik, kemudian kerana ada sebabnya untuk menjaga silaturahim kami dengan kalian. Disebabkan Maria adalah ummu walad yang telah melahirkan Ibrahim anak Rasulullah. Siapa Maria? Isteri Nabi. Macam mana Nabi boleh nikah dengan dia? Raja Mesir hadiahkan kan seorang wanita ni kepada Nabi. Jadi daripada Mesir ni, sebab ada utusan yang Nabi hantarkan ke Mesir, kemudian dia hantarkan kembali utusan itu bersama dengan seorang wanita ni, tapi wanita ni ada temannya yang bawa sekali sebagai hadiah daripada Raja Muqawqis tu lah untuk Nabi SAW. Jadi Maria nama dia, dipanggil sebagai Maria al-Qibtiyah. Jadi Nabi SAW menikahi wanita ini, kemudian melahirkan Ibrahim. Itu anak Nabi yang meninggal di usia yang kecil. Jadi di sini Nabi kata ada hubungan Madinah dan Mesir yang perlu dijaga. Sebab tu Nabi pesan, jangan aniaya. Sebab ada hubungan dengan Nabi SAW. Lalu kita lihat di perenggan yang berikutnya, jika kalian memenuhi tawaran jizyah ini, maka kalian akan berada di bawah perlindungan kami, dan di antara perkara yang diperintahkan kepada kami adalah agar kami berlaku baik kepada penduduk Qibti, itu maksudnya Mesir. Sebab Rasulullah telah berpesan agar kami memperlakukan penduduk Mesir dengan baik sebab mereka memiliki hubungan darah, hubungan silaturahim
dan zimmah. Okey, baik, lihat nota kaki nombor 1 di bawah itu ada footnote dekat bawah. Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadail As-Sahabah, bab wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli Misr, dari hadis Abu Dzar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungnya nota kaki di muka surat 299 di situ, innakum sataftahuna Misra. Ini hadisnya. Kat bawah tu kan, kalian akan menaklukkan Mesir. Nabi kata, wahya ardun yusamma fiha al-qirat. Bumi yang disebut di dalamnya qirat. Qirat ni maknanya mata wang Mesir pada masa tu dipanggil sebagai qirat. Dan kita ada dirham, betul tak? Kita ada dirham, kita ada dinar. Di Mesir ni pada waktu itu qirat menjadi nama lah untuk wang mereka, untuk harta mereka. Sebab tu Nabi SAW sebutkan al-qirat. Kemudian Nabi kata, فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا. Dan jika kalian berhasil menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَسِحْرًا. Okey, baik. Kita lihat di sini. Kenapa Nabi suruh para sahabat yang nanti satu harinya menaklukkan Mesir, yang berjaya untuk sampai ke Mesir ini, berlaku baik kepada penduduk Mesir? Satu sebab zimmah. Zimmah ni maksudnya orang yang non-Muslim, dia tak masuk agama Islam, tapi dia duduk di bawah pemerintahan Muslim. Jadi zimmah ni dipanggil sebagai ahli zimmah, dia ada hak untuk kita berikan perlindungan dan keamanan. Tidak boleh diganggu, sebab tu perlu berlaku baik. Ini maksud zimmah. Iaitu al-hurmah wal-haq. Ada kehormatan yang perlu dijaga, ada hak yang perlu dilindungi. Kemudian Nabi ada guna perkataan warahiman. Ada juga perawi yang menyebutkan sihran. Sebab tu kan warahiman wa sihran. Kalau lihat bahasa Arabnya warahiman aw qala dhimmatan wa sihran. Maksudnya rahiman di situ ialah silaturahim. Silaturahim. Atau kalau tidak salah beliau berkata jaminan suaka. Jaminan suaka tu zimmah tadilah ya, diberikan jaminan, dan tali perkahwinan. Apa beza silaturahim dengan tali perkahwinan ini ya di kalangan para ulama hadis? Ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka memberikan perbezaan maksud silaturahim dan juga tali perkahwinan. Baik, kita lihat di situ apa maksud perbezaannya. Dan maksud dari tali silaturahim iaitu Ummu Ismail. Budak tu maksudnya hamba. Hamba Nabi Ibrahim yang melahirkan Ismail berasal dari Mesir. Siapa ni? Hajar. Sarah isteri. Kemudian baru datang Hajar. Jadi Hajar ni daripada Mesir, yang mana dihadiahkan kepada Sarah. Raja Mesir hadiahkan kepada Sarah. Sarah bawa pulang jumpa Nabi Ibrahim. So di situ para Nabi ada hubungan kekerabatan tu dengan Raja Mesir. Kerana apa? Hajar ni anak kepada Raja Mesir, yang Raja tersebut hadiahkan kepada Sarah. Okey, baik. So itu maksud silaturahim. Okay, ada hubungan silaturahim. Bila penggunaan perkataan sihran diketengahkan dalam hadis ini, kita lihat sihran ni lebih kepada hubungan perkahwinan, iaitu perkahwinan Nabi SAW dan juga Maria Al-Qibtiyah yang didatangkan sebagai hadiah tersebut ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi kita lihat di sini, dia kata sedangkan makna tali pernikahan iaitu Maria, yang mana dia adalah Al-Qibtiyah, Ummu Ibrahim, putera Rasulullah SAW dari Mesir pula. Jadi kedua-dua wanita ini yang ada dalam kehidupan para Nabi, iaitu Nabi Ibrahim, asalnya Nabi Ibrahim, kemudian Maria yang datang dalam kehidupan Nabi SAW. Kedua-duanya adalah wanita daripada Mesir yang memiliki ikatan tali pernikahan dengan para Nabi, yang melahirkan zuriat keturunan Nabi. Sebab tu di sini Nabi pesan, kerana kedua-dua wanita tersebut merupakan wanita yang asalnya daripada Mesir, melahirkan zuriat keturunan para Nabi, kena jaga penduduk Mesir ni. Jangan dianiaya, jangan disakiti.
berlaku baik kepada mereka. Baik, kita lihat apa jawapan kedua tokoh tadi. Siapa nama mereka? Abu Maryam dan lemahnya Maryam. Kenapa Maryam gitu? Abu Maryam. Sikit-sikit ingat macam Maryam. Bukan Maryam, Abu Maryam. Okay, ada dua cara sebutannya. So terus kita lihat mereka berdua ni bila dengar Amr bin al-As cerita tentang Nabi, kemudian ajak masuk Islam, kalau tak nak bayar jizyah, lalu tentang apa yang Nabi wasiatkan kepada para sahabat ini, ingatkan tentang hubungan silaturahim, hubungan pernikahan yang pernah berlaku dalam kata tali salasila kekeluargaan para nabi ini. Jadi kedua-dua tokoh agama ni, pendeta ni kan ataupun padri ni, dia kata, mereka jawab gini, kekerabatan yang begitu jauh tidak akan mungkin dapat disambung. Dia kata, dah jauh sangat dah Nabi Ibrahim, kan, jauh sangat dah tu Nabi Ibrahim. Kita dah zaman bila dah? Cuba kan nak cakap, ini maksud dia sebenarnya. Kita dah zaman bila dah? Kemudian zaman Nabi kalian pun jauh juga. Dah lama dah Nabi kalian meninggal dunia, kan? Jadi mereka kata itu adalah sangat jauh dan tak mungkin kita sambung kembali tali kekerabatan antara kami dan kalian, kecuali oleh para nabi. Maknanya para nabi sahaja yang boleh menyambung kekerabatan itu. Kita bukan nabi. Kami di kalangan pendeta bukan nabi dan kalian juga bukan nabi. Kalian cuma sahabat nabi. Jadi macam mana nak sambung balik? Ini kata-kata pendeta tu lah ya. Jadi dia kata yang mana para nabi ini merupakan kekerabatan yang dikenal dan juga dikenal bukan sahaja setakat dikenali maknanya masyhur maksudnya, tetapi juga mereka ada di kalangan orang yang mulia sebab mereka nabi. Kita bukan nabi. Biasa kan orang selalu rasa gitu kan, itu nabi ustazah, kita bukan nabi. Nabi bolehlah sabar, kita bukan nabi tak boleh sabar gitu kan. Itu isteri Nabi, isteri Nabi lain. Kita bukan isteri Nabi, kita isteri siapa? Sebutlah nama kan suami kita tu kan. Lain. Inilah contoh ayat yang digunakan oleh padri itu tadi. Kedua-duanya. Lalu mereka kata begini. Sesungguhnya dia siapa? Hajar. Kita kan, mereka ceritakan salah silah ni. Sesungguhnya dia iaitu Hajar adalah puteri raja kami dari penduduk Manf. Manf ni sini kalau lihat kepada nota kaki nombor 1 di bawah itu, Memphis, saya sebutkan nama kota Firaun di Mesir yang terletak antara Fustat dan Ain Syam. Tempat dekat Mesir lah, biasa kan. Jadi jangan cerita tentang keturunan Hajar ni yang berasal dari raja dan para raja berasal dari mereka. Maknanya para raja dulunya di Mesir ini semua berasal daripada keturunan Hajar ini. Dia kata, kemudian namun penduduk Ain Syam, jadi berlaku biasa kita kata perebutan kuasa kan, pemberontakan, penaklukan wilayah semua menyebabkan penduduk Ain Syam berhasil menaklukkan kerajaan mereka. Maknanya penduduk, kita kata Memphis ni Mesir, Ain Syam juga Mesir. Tetapi biasalah orang bergaduh ni kan, akhirnya dia ambil negeri dia, dia ambil tempat dia, raja kita pula yang naik, begitu keadaannya. Jadi dia kata penduduk Ain Syam ni dah berhasil menjatuhkan kerajaan Hajar tadi dan membunuh mereka hingga mereka tercerai-berai dan menjadi terasing. Sampai keturunan Hajar tu dah tak tahu dah. Dah tak tahu dah bagaimana. Ni cerita pendeta ni lah. Hingga mereka tercerai-berai dan menjadi terasing. Sampai tak tahu dah mana pergi. Asing dah semua. Kemudian akhirnya dia melahirkan anak Ibrahim alaihissalam. Tapi Hajar ni dia terselamat. Hajar tu terselamat kerana dia ikut Nabi Ibrahim. Jauh perjalanan Hajar daripada Mesir ikut Nabi Ibrahim sampai ke Makkah Hajar tu duduk. Kan? Sehingga dia kata Hajar dia melahirkan keturunan zuriat Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan mereka ni mendoakan keselamatan itu. Mereka kata apa? Di sini, maka kami ucapkan selamat kepadanya, iaitu kepada Nabi Ibrahim. Yang datang kepada kalian ni
buang, terjemahannya silap di situ. Maka kami ucapkan selamat kepadanya dan selamat datanglah kepada dia, itu Nabi Ibrahim, kerana ada zuriat keturunan daripada Hajar itu tadi. Yang sekarang ni dekat Mesir dia kata dah tak ada dah zuriat keturunan raja daripada kalangan Hajar, kerana penduduk Ain Syam sudah menaklukkan dan akhirnya mereka ramai yang sudah dibunuh. Jadi selamat kepada Nabi Ibrahim atas zuriat keturunan yang mampu disambungkan itu tadi. So di sini mereka kata kepada Amr bin al-As, berikan jaminan keamanan kepada kami hingga kami akan datang kembali kepadamu. Jadi pendeta ini kata kepada Amr bin al-As, tadi dah cerita kan panjang-panjang tentang apa? Tentang Hajar. Ingatkan nak terima. Tapi tak sebenarnya. Bunga-bunga aja tu. Dia ceritakan tentang hubungan sejarah dulu, kenapa berlaku semua kan, siapa Hajar ni, zuriat keturunan dia. Tapi akhirnya dia kata apa? Berikan kami masa untuk kami balik bincang dengan raja kami. Maknanya pertemuan yang pertama ini bukanlah menentukan sama ada kami ingin menerima Islam ataupun kami ingin membayar jizyah. Maknanya besar kemungkinan peperangan akan berlaku. Depends kepada apa yang kami ceritakan kepada raja kami. Jadi Amr ni bila dia dengar dua pendeta ni kan minta tempoh untuk pulang bincang dengan raja, Amr pun kata, Amr bagi warning kat sini. Amr kata kepada mereka, orang seperti aku ini tidak mungkin akan kalian tipu. Dengan Amr bin al-As jangan main-main, sebab Amr dah tahu dah ini mesti ada something ni yang mereka nak buat. So Amr kata dengan saya jangan main-main, jangan nak tipu-tipu lah. Okay? Jadi Amr kata, tetapi aku akan memberi tangguh kepada kalian selama 3 hari agar kalian dapat berfikir dan bermusyawarah dengan kaum kalian. Namun Masya Allah Tabarakallah, Amr bin al-As dia tetap bagi, walaupun dia tahu ni macam ada something yang akan berlaku kan, tapi dia tetap bagi masa 3 hari saya berikan untuk kalian pulang, bincang dengan kaum kalian, bincang dengan raja, lihat macam mana keputusannya. Jadi agar kalian dapat berfikir, jika kalian tidak kembali setelah 3 hari, maka kami akan menumpaskan kalian. After 3 days, kalau after 3 days, selepas 3 hari, kalian kalian. Yes. So after 3 days, lepas 3 hari tu kan, kalau kalian tidak pulang, kami akan menumpas, kita akan ambil lah, kita akan perang. Tak ada dah nak bincang-bincang lagi. Jadi pendeta ni kata apa? Okey, kan? Cuma dia kata berikanlah kami tambahan hari. 3 hari tak cukup. Dia minta, mereka berdua minta lagi tambah hari. Maka Amr menambah masa penangguhan 1 hari lagi. Jadi berapa hari? 4. Namun mereka masih lagi minta. 4 hari tak cukup, kita nak lagi tambah lagi hari. Amr bagi 1 hari. So kita ada berapa? 5 hari. Mereka diberi masa 5 hari untuk pulang, jumpa dengan raja, jumpa dengan penduduk Mesir ini, bincang. Macam mana? Nak terima Islam? Okey? Masuk agama Islam, kalau tak nak tak apa, bayar jizyah. Maknanya duduk dalam pemerintahan Islam ini dengan keadaan yang selamat, aman. Maknanya kalau kalian ni seorang petani, masih lagi menjadi petani, seorang peniaga, masih lagi seorang peniaga, kita tak kacau. Apa maknanya kehidupan akan terus sebagaimana biasanya. Kalau mereka ni di kalangan penyembah berhala, ya silakan. Kita tak akan hancurkan berhala kalian, gereja kalian ke apa-apa, kita tak akan hancurkan. Okey, apa-apa yang jadi dekat negeri ini, semua hak milik kalian. Cuma perubahan pemerintahan sahaja. Begitu ya. Namun mereka ni pulang. Si Abu Maryam dan Abu Maryam, kedua-duanya pulang, jumpa dengan raja, kita lihat apa berlaku. Setelah itu mereka kembali kepada Raja Muqawqis dan dia telah mengambil kesepakatan untuk berdamai. Raja Muqawqis ni kata, okey, kita berdamai. Maknanya bayar jizyah. Tapi ada ular dalam semak. Kan ada ular ni. Siapa ularnya? Tu Al-Artabun. Siapa Artabun? Rom. Raja Rom bukan Raja Rom. Dia panglima Rom. Kita jumpa dia kat mana? Kita jumpa dia dekat mana? Dalam peperangan apa kita jumpa Artabun ni?
Apa dia? Tak dengar. Ajnadain. Okey, kita jumpa je dalam peperangan Ajnadain yang dia berjaya melarikan diri. Kan? Dia berjaya melarikan diri, dia lari ke mana? Dia lari ke Mesir ni. Nak cocok-cocok orang Mesir ni. Jangan suka dengan orang Islam, jangan suka dengan kerajaan Islam Madinah ni. Mereka ni jahat. Dia ni tukang cocok ni. Padahal tadi asalnya Raja Muqawqis dia nak berdamai kan. Tapi si Artabun ni, dia kata dia tak nak perdamaian. Sibuk-sibuk Sibuk kan dekat tempat orang Dia memerintahkan untuk berperang melawan kaum muslimin. Maka kedua tokoh agama tersebut berkata kepada penduduk Mesir, kami akan berusaha mempertahankan kalian dan tidak akan kembali kepada mereka iaitu kaum muslimin. Jadi kedua pendeta ini dia dah termakan dengan kata-kata Artabun. Tadi Amr kata kepada pendeta ni macam mana? 5 hari? Kita bagi 5 hari bincang. Kalau tak balik pada kita, kita akan serang kan? Okey. Tapi berlaku sebaliknya, kita lihat di sini. Apa yang berlaku? Bila Artabun ini, dia dah rosakkan apa yang diinginkan oleh Raja Muqawqis tu. Maknanya dia suruh berperang. Dua pendeta ni pun termakan kata dia. Jadi pendeta ni kata, okey, tak apa, kita akan pertahankan penduduk Mesir, kita tak akan balik pada Amr tu. Maknanya perang-perang lah, nak jadi apa jadilah, itu maksudnya. Jadi apa dia kata, ketika itu waktu yang ditangguhkan tinggal 4 hari lagi. Jadi 4 hari kan, maknanya masih ada banyak masa untuk bincang dan fikirkan. Tempohnya masih ada lagi, kita ada 4 hari nak berdamai ataupun tidak. Masalahnya Artabun, kalau lihat ya muka surat yang ke-300, Artabun dia menganjurkan agar mereka menyerang kaum muslimin pada malam hari. Sekarang ni belum lagi habis 5 hari. Artabun ni dah suruh mengkhianati perjanjian pendeta tu dengan Amr. Bahkan dia kata serang tentera muslimin ni pada waktu malam. Ni maknanya serang hendap lah kan. Okey, kita kalau fikir, kita masih 5 hari, adakah agak-agak kita dalam keadaan bersedia untuk perang? Tak. Sebab kita dah bagi tempoh kepada pihak lagi satu 5 hari. Jadi maknanya lepas 5 hari baru kita perang. Jadi maknanya kita ni bukanlah dalam keadaan bersedia untuk menempuhi peperangan tersebut. Sekarang ni Artabun kata malam ni juga kita serang diorang. Maknanya ini kita kata pengkhianatan dalam perjanjian yang sudah dimeterai. Belum lagi 5 hari. Kalau nak serang boleh tapi lepas 5 hari lah. Kan untuk gitu kan, kenapa mesti nak tunggu dalam masa kita tengah bertenang ni nak serang? So dalam keadaan yang begini, kita lihat bagaimana Artabun ini dia merosakkan suasana yang sepatutnya dia dah jadi tenang dah. Dan kita lihat apa berlaku. Agar mereka menyerang kaum muslimin pada malam hari, namun mereka tidak menerima saranannya. Tapi penduduk Mesir ni kan dan dua pendeta ni tak nak terima apa yang Artabun sarankan. Tetapi Artabun tetap memaksa mereka hingga akhirnya mereka berangkat menyerbu kaum muslimin pada malam harinya. Tak tahulah apa si Artabun ni sampai orang boleh termakan kata-kata dia kan. So mereka dia paksa juga tentera Mesir, penduduk Mesir keluar berperang pada malam hari untuk serang tentera muslimin. Tapi kita lihat, namun akhirnya mereka tidak mendapatkan keberuntungan sedikit pun. Ingatkan tentera muslimin ni relax-relax ke? Sebab belum lagi 5 hari kan? Katanya diorang kan tentera muslimin ni macam mereka lah agaknya. Duduk relax-relax tak apa, lagi 4 hari lagi, belum nak perang, main-main kan? Minum arak ke apa, enjoy. Tak, kaum muslimin bukan begitu. Kan pernah kan diceritakan kepada Kisra, iaitu Baitul Maqdis tu, kisahnya. Bila dia tanya tentera muslimin ni macam mana, kan ada di kalangan yang ceritakan mereka yang di malam hari sebagaimana seorang abid yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana tak leka jiwa orang muslimin ini. Dan jiwa orang muslimin sentiasa bersedia dalam keadaan yang mana mereka betul-betul memperuntukkan jiwa dan raga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silap peraturan penduduk Mesir ni yang mana telah termakan kata-kata Artabun. Serang pada malam hari itu juga, tapi mereka menerima kekalahan. Sehingga dikatakan
ramai di kalangan mereka yang terbunuh termasuk Artabun tu sendiri. Dalam kitab ini tertinggal kalau kita baca dalam kitab bahasa Arabnya disebutkan, dan di antara yang terbunuh ialah Al-Artabun itu pada malam tersebut. Jadi setelah itu Amr dan Az-Zubair berangkat menuju Ain Syam, dan di sanalah mereka tempat berkumpulnya tentera musuh. Jadi bila sekarang ni kan pihak Mesir dah mengkhianati perjanjian sepatutnya 5 hari. Tapi kemudian belum 5 hari, belum tamat tempoh 5 hari, mereka datang serang kita di waktu malam. Apa yang dibuat oleh Amr dan Az-Zubair? Mereka terus berangkat pergi Ain Syam untuk serang tentera Mesir di sana yang berkumpul di situ. Sekarang ni kita lihat keadaan tak sepatutnya jadi begitu. Keadaan seharusnya jadi tenang, aman, tanpa ada pertumpahan darah. Namun kerana pengkhianatan yang berlaku, pertumpahan darah itu tak dapat dielakkan. Tu bahaya orang yang lidah bercabang ni. Betul, bahaya. Orang yang begini kena hati-hati. Jangan biarkan orang macam Artabun ni hidup. Ya? Maksudnya hidup tu ada dalam kehidupan kita. Tak kira siapa, dalam ahli keluarga ke, adik-beradik ke apa kan. Bukan saya suruh bunuh Tiba-tiba abang aku lidah bercabang, aku bunuh. Bukan tu maksudnya. Jangan bagi chance orang begini kalau dia ada dalam hidup kita. Okay, jangan bagi peluang, jangan bagi muka, sebab dia boleh merosakkan kehidupan kita. Dia boleh merosakkan rumah tangga kita, boleh merosakkan banyak urusan dalam kehidupan kita. Jadi perlu hati-hati. Kalau kita tahu orang ni memang jahat lah, ular dalam semak, gunting dalam lipatan, kena hati-hati. Sebab dia tak mendatangkan kebaikan, bahkan dia mendatangkan kerusakan. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Kita akan masuk kepada pengajaran. Ada apa-apa pengajaran yang ingin dikeluarkan? Silakan jika ada. Saya macam tu. Itu style saya berbual. Perasan tak? Itu style saya. Saya akan biarkan orang rasa nak dengar-dengar, tiba-tiba saya berhenti. Itu seni saya berbual. Supaya dia alamak habis pula. Semangat kan? Tak apa, ada sambungan. Supaya dia akan datang lagi. Jangan cari saya lagi itu. Okey, macam mana? Ada pengajaran Kak Nur nak keluarkan? Okey, silakan. Berkenaan dengan pesanan Rasulullah mengenai menjaga silaturahim. Walaupun berapa lama pun kita tak ada. Masya Allah. Lama ya, daripada zaman bila tu? Zaman bila tu Nabi suruh jaga silaturahim tu? Nabi Ibrahim. Lama tu Nabi Ibrahim. Nabi yang keberapa tu? Sekejap, terbelit-belit kat sini. Mikrofon saya termasuk kat dalam baju. Okey. Tadi apa Kak Noh kata Kak Noh? Menjaga silaturahim. Okay. Menjaga silaturahim. Walaupun jauh kan? Dah lama. Apa hukum jaga silaturahim ni? Wajib. Kenapa wajib? Kalau kita putuskan? Dosa. Mestilah dah hukum wajib. Putuskan mesti dah dosa. Ustaz tadi pun dah apalah soalan. Tadi dia tanya wajib. Okey, lepas tu kalau putuskan mestilah dosa. Apalah dia ni. Hukum memutuskan silaturahim adalah berdosa. Jadi di sini sebab Nabi SAW perintahkan di kalangan para sahabat tu supaya jaga silaturahim.
dengan sebaik-baiknya. Walaupun dia dah jauh. Kita kata gini lah, hubungan nenek moyang kita yang kita tak pernah jumpa tu kan. Nampak tak? Kita tak pernah jumpa, tapi mak kita cerita-cerita. Dulu kat kampung gini, nenek kau, nyuyong kau gini, oh maknanya lepas tu tiba-tiba ada bau-bau bacang. Tiba-tiba kan cerita kan, oh dia daripada nenek dia hujung mana, oh jauhnya. Tapi ini silaturahim. Mak kita kata apa? Ini ingat saudara jauh mana? Oh nenek dia dengan nenek dia. Saya jauhnya nenek dia dengan nenek dia, mana satu nak pusing, satu Singapura. Tapi Singapura kecil, tak apa, akhirnya bertemu juga. Kita jaga hubungan tersebut walaupun dia jauh. Yang satu perkara begini, bila kita jaga hubungan baik yang lampau, hubungan yang akan datang juga akan jadi baik. Betul. Betul kan? Hubungan Nabi Ibrahim tadi, hubungan yang baik kan dengan Raja Mesir, kemudian sampai kepada Nabi SAW juga adalah hubungan yang baik. Bila sampai kepada satu keadaan yang baru, iaitu pada zaman Umar bin Khattab, ni zaman yang begitu jauh antara kedua-dua Nabi ini. Kita nak katakan, tapi ia juga perlu dijaga kerana apa? Ada hubungan kekerabatan tersebut. Dan menjaga silaturahim adalah sesuatu yang amat dituntut dalam agama kita. Tidak boleh memutuskannya. Dan Nabi SAW menjamin syurga untuk orang yang menyambung silaturahim. Walaupun orang tu dia tak baik dengan kita. Nabi ada kata, menyambung silaturahim tu bukan dengan orang yang dah sambung silaturahim dengan kamu, tapi yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Itu antara maksud menghubungkan silaturahim. Nah, orang tu mungkinlah biasa dalam ahli. Silaturahim ni biasa silaturahim ni bukan keluar kawan-kawan tau. Silaturahim ni ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Kalau kita dengan kawan kita, kita tak panggil silaturahim. Kita dengan kawan kita ialah ukhuwah. Ada hubungan persaudaraan. Tapi kita dengan keluarga, hubungan kekeluargaan. Ini panggil silaturahim. So, Nabi kata orang yang dia hubungkan. Ada satu orang, saya ambil satu hadis ni, riwayatnya sahih. Dia jumpa dengan Nabi. Dia kata dengan Nabi, saya ni ada keluarga. Keluarga saya ni kan, bila saya buat baik pada mereka, mereka makin jahat pada saya. Makin jahat pada saya. Maknanya bila saya buat apa-apa, dia ni makin menyakiti saya. Jadi Nabi kata apa? Jika benar apa yang engkau kata, engkau umpama menabur pasir pada mereka. Pasir pada mereka. Maksudnya, kita buat baik kan? Tapi orang buat jahat pada kita, yang dapat jahat, yang dapat keburukan tu adalah dia, bukan kita. Teruskan. Ini pesan Nabi. Tak apa. Dia nak cakap apa pun cakaplah. Tapi teruskan. Ini mafhum daripada hadis ni. Nabi kata, maknanya Nabi ajar pada kita, ada di kalangan ahli keluarga yang mungkin dia memang tak suka kita. Kita jangan aibkan dia. Kita jangan buat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah dia. Masih lagi dianggap sebagai saudara. Tak kiralah dia tu macam mana perangai dengan kita. Dia tak kira. Kalau kita rasa kita tak boleh duduk dengan dia, okey dah sudah. Tapi jangan kita memutuskan silaturahim tersebut. Nabi kata la yadkhulul jannah qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Sebab tu kita nampak dalam kes ini, walaupun hubungan silaturahim itu berlaku jauh, namun ia masih tetap memiliki kesan impak dalam kehidupan pada masa kini yang perlu dijaga. Okey? Baik, ada yang kedua? Dalam Islam, tak paksa untuk masuk niat. Tak paksa untuk masuk? Dalam Islam tak paksa untuk masuk Islam. Tiada paksaan. Jadi ini yang biasalah ya kita nampak di dalam. Sebab tu bolehkah terima statement orang kata, oh Islam ni tersebar dengan pedang? Ada kan? Ada kadang-kadang kita dengar orang kata, oh Islam ni dia tersebar dengan pedang. Maknanya dengan peperangan. Ya ke? Tak. Kenapa cik kata tak? Sebab bila kita belajar, kita akan lihat bagaimana
Memanglah kita kata ini penaklukan, peperangan, namanya memang peperangan. Tapi adakah sampai-sampai masuk Islam? Tak ada kan? Tak masuk Islam aku bunuh kau. Tak ada, dia tak macam zaman-zaman sekarang ni perang macam tu kan. Zaman dulu tenang, aman. Kita nampak macam mana bila tentera muslimin datang, ada wakil datang jumpa terlebih dahulu, beritahu niatnya bagaimana kan, berikan tawaran terlebih dahulu. Itu keadaannya. Tak ada tiba-tiba tak masuk Islam kita bunuh. Tak ada macam tu. Kalau tak nak masuk pun it's okay. Kita tak kata, oh kalau tak masuk Islam kita bunuh awak semua ramai satu keluarga kita bakar. Tak ada. Bagi pilihan. Kalau tak nak masuk, tak apa. Cuma bayar jizyah je lah, bayar tax. Tax ni kita jangan, oh kalau gitu macam paksa juga kena bayar. Ya of course lah, kita duduk mana-mana kena bayar ke? Betul tak? Kita duduk Singapura pun kena bayar. Bayar tax kan? So apa nak kita nak fikirkan, oh habis kena bayar, kenapa kena bayar? Of course lah. Kita duduk kat mana-mana kerajaan, kita bayar pada kerajaan. Kita Singaporean, kita bayar tax pada government. So apa isunya? Apa orang ni kena bayar tax apa pasal? Mestilah nak dapatkan perlindungan. Sebab tu kita sebagai rakyat Singapura, kita ada perlindungannya. Pasport kita. Kita pergi mana-mana kan? Baca tak kat pasport tu? Dia tulis apa kat pasport tu kat sini? Dekat pasport tulis apa? Rakyat ini perlu dijaga. Kan ada kan? Statement dekat dalam pasport kita tu. Kita pergi. Oh, dah lama tak buka pasport. Ya Allah, lupa pula. Dah lama tak travel je. Sampai dah tak ingat dah lupa pasport tu macam mana. Oh, tak baca. Macam mana ni? Kita kena baca, kena tahu apa yang kita bawa. Itu hak kita. Pasport Singapura ni paling mahal kan kat dunia. Jangan main-main. Yang paling kuat, paling berkuasa ni di dunia ni. Kita sebagai rakyat yang memegang pasport Singapura ni, apa-apa jadi, negara tu kena lindungi kita. Itu yang letak ni. Dekat pasport tu. Ini kita kata sebagai sesuatu kekuatan lah. Sebab apa? Kita bayar teks pada kerajaan. Kerajaan ada kewajipan untuk melindungi kita sebagai rakyat dia. That's why kita pegang pasport tu sebagai satu bentuk yang memberikan kejaminan, keamanan. Mana pun kita pergi. Itu tujuannya bayar teks. Takkan nak bayar saja kan? Tak ada. Satu maknanya di sini kena faham keadaan. Lupa saya, sorry lupa. Saya pun tak ingat mana saya letak pasport saya. Laci ke kat mari? Betul serius. Saya tak ingat dah. Oh, dah mati ke belum pasport tu? Kalau dah mati, kena mati dia beri basic kan? Lah. Sorry lah soalan tak kena. Tapi kita nampak bayar jizyah ni bukan benda yang kita kata menganiaya. Mungkin sebab nanti orang akan timbulkan isu, tapi kenapa pula yang non-Muslim ni kena bayar jizyah dekat kerajaan Islam? Kata dia adil, kata dia beri aman. Itu standard. Benda biasa berlaku dari dulu hingga ke hari ini. Kan? Kenapa hari ni kita boleh terima, zaman dulu tak boleh terima pula? Kadang masalah orang-orang yang banyak sangat fikirnya. Dia fikir banyak sangat sampai tak boleh fikir. Itu masalahnya. So, kita lihat keadaan-keadaan yang begini, dia bukan satu pertikaian. Jadi bila Islam ini tidak menjadi paksaan kepada sesiapa sahaja. Ia adalah sesuatu yang pilihan. Kita beri pilihan. Tapi kalau tak nak, apa bayar jizyah. Menunjukkan bahawa kita tak paksa orang dan kita tidak sebarkan agama menerusi pedang kita. Kita tak buat begitu. Nabi tak ajar sedemikian juga. Sebab tu awal tadi Amr bin al-As ceritakan tentang Nabi berikan peluang, Nabi berikan i'zar, Nabi berikan kemaafan kepada orang sebelum kita nak buat apa-apa. Itu sunnah Nabi kami. Yang mana kami ikut sebagai penganut agama Islam walaupun kalian non-Muslim. Kita jaga. Kita tak kata, oh kalau bukan Islam kita buatlah perkara yang tak baik pada kalian. Tak begitu. Sebab Nabi kami tidak mengajarkan hal yang sedemikian. Ini agama Islam. Okey, sebab itu saya nak bawa poin saya di sini ialah kita lihat begini. Bila kita baca di sini kan tentang apa yang Amr bin al-As bawa, yang Amr bin al-As persembahkan kepada penduduk Mesir menerusi dua pendeta itu tadi yang bernama Abu Maryam. Satu Maryam pendek, satu Maryam panjang. Okey, yang bernama Abu Maryam tadi kan. Kita lihat dalam keadaan yang begini betapa hebatnya para sahabat menggenggam sunnah Nabi SAW. Tidak kira apa jua situasi dan keadaan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita ni umat Nabi SAW. Nabi ingatkan kepada kita, selepas peninggalan aku kalian akan nampak banyak sangat perselisihan. Alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini pesan Nabi. Bila kalian hidup pada zaman yang mana sesudah aku, kalian akan nampak banyak sangat perselisihan, banyak sangat pertelingkahan. Apa yang perlu kita sebagai umat Nabi SAW lakukan? Ikut sunnah Nabi. Ini yang para sahabat lakukan. Kita ikut apa yang Nabi ajar. Dan Nabi juga pesan, ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Kita sedang bincangkan tentang zaman siapa ni? Umar bin Al-Khattab. Di dalam zamannya ini, para sahabat semua masih lagi ramai yang hidup pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi Nabi kata apa? Ikut bagaimana sunnah khulafa ar-rasyidin. Nampak bagaimana Umar bin Al-Khattab menerapkan kepada tenteranya, ketua panglima perangnya tentang sunnah-sunnah Nabi. Ini yang dibawa dalam teks ataupun dalam ucapan dia. Mengajarkan sunnah Nabi, menunjukkan sunnah Nabi walaupun kepada non-Muslim. Indah cara ataupun bagaimana komunikasi mereka kepada orang yang ada di sekitar walaupun dengan pihak musuh. Sebab tu Nabi kata, nak selamat, ikut sunnah aku, tengok macam mana sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kerana mereka ni di kalangan orang yang al-mahdiyyin, iaitu mereka hidup pada zaman Nabi yang mendapat didikan langsung daripada Nabi SAW daripada segenap sudut, yang menjadikan Nabi sebagai rujukan utama. Kita tak jumpa dengan Nabi. Situasinya berbeza. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum saya lupa pula hadis. Allahumma salli alaihi. Tak apalah, tinggalkan. Poin tinggalkan. Saya lupa pula hadisnya. Tapi yang penting ialah Nabi secara mafhumnya begini. Okay, saya ambil mafhum begini. Nabi kata, sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku dan juga kurun setelahku dan setelahku. Okay, Wan ingat tak mata dia? Tak ingat. Tanya usah-usah kat depan. Kan ada lifeline kat sini, tak ada pula. Tapi mafhumnya begitu. Nabi kata, yang kurun yang terbaik ialah kurun aku. Maknanya pada zaman aku. Dan juga zaman setelah aku. Itu zaman sahabat. Itu zaman khulafa ini. Nabi kata begitu. Dan kalian perlu ikut. Jadikan contoh bagaimana mereka ni bermuamalah sesama manusia. Berinteraksi. Mereka bergaul. Tak kira dengan orang Muslim ataupun non-Muslim. Musuh ataupun bukan musuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini pesan Nabi. Jadi bila kita nampak kisah Amr bin Al-As itu tadi, walaupun tadi dua pendeta tu nak mainkan dia kan, sebab dia kata, dengan aku jangan main-main. Dengan aku jangan main-main. Jangan nak tipu-tipu dengan saya. Tapi masih lagi diberikan. Mungkin kalau kita, kau jangan nak mainkan aku lah. Kalau kita kan, kau jangan nak mainkan aku. Kan aku tak tahu kau punya perangai. Tak ada sudahlah. Boleh belah lah dengan tangguh-tangguh ni kan. Hari ni jugalah bagi. Mungkin tu kita. Tapi Amr bin Al-As tak apa, bagi tempoh 3 hari. Nak lagi? Bagi lagi 1 hari. Nak lagi? Okey, bagi ni sampai 5 hari. Tapi sebenarnya kita lihat apa yang berlaku. Pengkhianatan di pihak musuh. Ini poin kita yang terakhir. Jangan jadi orang yang mengkhianati orang lain. Bila orang berikan amanah kepada kita, kepercayaan kepada kita, pegang baik-baik kepercayaan itu ataupun amanah yang diberikan kepada kita. Sebab Nabi ingatkan, tanda orang munafik itu ada berapa? 3, 2, 4, 5, 6, 7. Ambil hadis yang masyhur. 3. Pertama, sila sebutkan. Cakap bohong, janji tak tepati lagi. Kalau berikan amanah, dia hianati. Idza haddatha kadzaba. Jika sekiranya dia berbual, dia cakap bohong. Okey? Kemudian idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika sekiranya dia itu berjanji, dia akan ingkar janjinya. Wa idza tumina khana. Ini baru masuk pada perkataan khianat. Jika dia diberikan amanah, dia akan mengkhianati amanah tersebut. Dan jangan lupa, lagi satu apa? Apa ni? Dia bergaduh melampaui batas. Itu 4 lah. Lengkapkan lagi. Ada 4 perkara. Itu dalam riwayat yang lain. Kita pernah bincangkan tentang hal tersebut.
Tapi Nabi ada beritahu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Nabi ingatkan kepada kita yang Nabi akan berikan jaminan kepada orang yang menjamin 6 perkara dalam kehidupannya. Kita kalau buat 6 perkara ini, Nabi kata aku jamin orang ini dengan syurga. 1, Nabi kata orang ini usduku idza haddathtum. Ini samalah macam tadi kita sebutkan. Berkata benarlah, jujurlah jika kalian ini berbicara. Sama tadi idza haddatha kadzaba kan dia sebaliknya lah. Jika dia bercakap dia berbohong, tapi di sini Nabi kata kalau orang tu bercakap dia jujur, syurga untuk dia. Lalu Nabi kata wa aufu iza wa'adtum, dan tunaikan janji jika kalian berjanji. Terbalik kan? Ini nombor 2. Yang nombor 3, Nabi kata wa'addu iza tumintum. Maknanya dia tunaikan amanah bila diberikan amanah kepada dia. Okey, itu yang nombor 3. Nombor 4, Nabi kata wahfazu furujakum, dan peliharalah kemaluan kalian. Jaga kehormatan, maksudnya jangan berzina. Senang kata gitu, nak mudah faham. Okay, jaga kemaluan kalian. Nombor yang ke-5, Nabi kata waghuddu absarakum, dan tundukkan pandangan kalian. Atau dengan erti kata lain, jangan lihat perkara-perkara yang maksiat. Okey, senang begitu. Dan yang ke-6, Nabi kata kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian ini daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Menzalimi orang lain, buat perkara dosa, kan? Kita buat perkara-perkara lah dengan tangan kita ni. Jadi Nabi kata apa? Tahan tangan kalian. Kita buat 6 perkara ni, antaranya tadi ialah jika janji kita tunaikan, jika diberikan amanah kita tidak khianati, maka Nabi kata aku jamin untuk orang itu dengan syurga. Jangan jadi sebagaimana orang tadi ni. Kan? 2 pendeta tu kan, dah diberikan dengan amanah, diberikan dengan janji, tapi akhirnya mereka mungkiri dan khianati janji. Sedangkan Amr bin al-As bagi tempoh masa lebih atas permintaan mereka sendiri. Mereka minta tambah masa. Amr bin al-As bagi masa 4 hari. Dia kata tak cukup, bagi lagi. Okey, Amr tambah lagi jadi 5 hari. Tapi belum tempoh 5 hari apa berlaku, mereka serang tentera muslimin. Di malam hari pula tu. Makin dahsyat. Makin bertambah-tambah perbuatannya ni kan. Jadi ini sebab tu Nabi kata orang yang munafik begitu keadaannya. Mereka tak berpegang pada janji dan mereka ni tidak menunaikan ataupun mereka tidak menunaikan amanah yang diberikan kepada mereka. So orang yang betul-betul dia pegang pada janji dia tunaikan amanah yang diberikan pada dia, masya-Allah barakallah. Tak ada tempat lain yang akan dia pergi di akhirat kelak melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan janji saya, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban dalam kitab kedua mereka dengan sanad yang hasan li ghairi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita ya pada pagi ini, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.